Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan semua? Kejap ya. Saya nak cuba simpan mute. Okey, jadi siapa-siapa yang ada soalan, uh, korang boleh terus unmute mikrofon, lepas tu bertanyalah ya. Okey, jadi buat masa sekarang. Okey. Alright, mari tengok. Kita ada berapa orang ya? Kita ada 29 orang. Oh, okey. Tak ramai ha. Dalam grup di sini ada lebih kurang dalam 200 orang. Mana pergi semua? Tak tengok kot. Okey. Kita terus mulakan lah. Okey. Sesi hari ni sebenarnya saya nak discuss. Saya takut korang ada masalah lah dengan BTST, siapa yang tak faham ke apa ke. Hari ni kita cuba clearkan masalah tu. Okey. Jadi tadi saya ada postkan satu Google Sheets ataupun Google Form lah. Korang boleh isi, lepas tu kita isikan soalan-soalan ni saya akan cuba jawab sekarang ni lah. Okey. Kalau okey ada. Okey, jadi siapa-siapa ada soalan, kalau tak ada mikrofon ke apa ke, still boleh tanya dekat kita punya chat tu lah. Okey. Jadi kalau siapa-siapa nampak yang ada chat tu, ada chat message tapi saya tak jawab, tolong bagi tahu. Okey, sebab saya takut kadang-kadang saya terlepas pandang. Okey. So, sekarang ni dalam BTST results bulan November, saya punya admin tak sempat nak update semua sekali. Kita ada setakat bulan pertengahan bulan saja. Jadi sebabkan saya punya admin tu dia mula sibuk lah, sebab admin saya tu kayak part time je. Part time dengan saya. Jadi saya dah arrangekan untuk satu lagi admin baru yang permanent lah, untuk tolong saya updatekan BTST tu. Okay. Jadi sekarang ni saya minta maaf banyak, results yang bulan November tak sepenuhnya lagi. Kita ada setakat setengah bulan je dulu. Okey, tapi kita boleh tengok result tu kejap lagi lah. Okey, dan kita boleh buat discussion. Jadi hopefully kita boleh apa ni kata mengantuk kan. Saya minta maaf banyak, saya cuba settlekan awal lah. Settlekan soalan-soalan dulu awal, lepas tu kita boleh buat sedikit discussion lah kalau kita nak ya. Jadi kita buka soalan dulu. Mana soalan tadi? Okey, semua boleh nampak saya punya skrin ke? Alright, so kita mulakan dengan soalan pertama lah. Farah ni tanya. Okay, nama saya dah hide kau punya nama ya. Tinggalkan ni sajalah, nickname saja. Jadi Farah tanya, boleh tahu apa function BTST pukul 5? Okay. BTST pukul 5 ni sebenarnya hanya untuk korang punya study lah malam-malam. Okay, sebab BTST ni selalunya counter yang ada momentum. Okay, biasanya BTST kita target counter yang dah naik hari tu, lepas tu sepatutnya dia boleh naik sikit lagi. Okay, sebab kalau yang macam tu dia lebih confirmation dia sebenarnya. Confirmation untuk dia naik besok tu lebih, sebab tu kita dapat success rate kita generally kalau time market biasa kita dapat dalam 70 ke 80%. Kalau market bagus kita dapat 100% success rate. Sebab dia nak naik sikit lagi tu kebarangkalian dia sangat tinggi. Jadi kebarangkalian tu kita memang BTST ni kita target counter yang dah naik, lepas tu dia nak naik sikit lagi. Itu tujuan utama dia. Sebab saya buat BTST ni dah lama tau. 2015 belum lah. 2017 tu saya dah mula buat benda ni, dan saya memang konsisten BTST masa tu. Fokus yang tu ya. Memang selalunya okey, tapi of course masa tu saya dah ada 2 tahun pengalaman. Jadi saya boleh pilih counter dengan lebih baik, dan juga saya boleh hold untuk besoknya tu selagi dia naik lah. Tapi kalau tak ada pengalaman lagi, better korang just take profit cepat-cepat je. 1 ataupun 2 sen tu memang dah boleh caw. Okay. So orang tanya ni, Farah tanya, boleh saya tahu apa BTST pukul 5? Yang ni untuk korang punya shortlist untuk target counter-counter yang besok pula. Sebab BTST ni tiap-tiap saat ikut saya punya screener tu, setiap minit, kadang 30 saat ke seminit, 5 minit, dia sentiasa akan berubah list tu. Okay, sebab dia berdasarkan pergerakan harga. So dia akan list tu dia akan dynamic, dia akan berubah-ubah. Tapi generally pukul
pukul 4.30 ke 4.45 tu memang ada counter keluar masuk. Tapi dia depends pada transaction. Kalau volume satu counter tu tiba-tiba naik dengan mendadaknya, dia akan masuk dalam BTST tu. Okay. Lepas tu tiba-tiba dalam 5 minit ke 10 minit lagi tak ada follow up yang daripada situ tu, ataupun harga range price itu terkeluar daripada kita punya kriteria dalam BTST, so dia akan terkeluar juga. Lepas tu kejap lagi dia akan keluar balik, dia akan keluar masuk macam tu. Okay, sebab kalau counter tu erratic behavior, dia akan keluar masuk itu. Sebab BTST ni dia punya rules dia agak strict. Kalau dia naik lebih daripada certain percentage, kita dah tak kira dia boleh buat BTST, sebab dia berisiko tinggi untuk gap down besoknya, ataupun dia dah tak boleh naik. Okay, so dia orang kata man-man je lah, dia tak adalah counter kriteria tu terlalu ketat. Tapi kalau yang overperform pun kita takut dia tak boleh nak sambung besoknya. Jadi saya punya pengalaman banyak juga yang BTST dah naik banyak, dia naik lebih pada certain percentage yang kita dah set. Lepas tu besoknya tu probability untuk dia naik tu agak kurang. Selalunya dia punya success rate untuk besoknya tu dia nak naik tu dah slightly rendah. Jadi kita dah fine tune dia punya percentage tu supaya boleh excludekan benda-benda macam ni. Okay. Tapi memang betul, kadang-kadang ada setengah counter BTST tu dia pukul 5, dia naik banyak tu, dia naik kadang 30-40%, lepas tu besok tu dia boleh naik lagi. Itu memang tak mustahil. Cuma the likelihood untuk dia jadi macam tu 50-50. So sebenarnya saya tak suka benda yang 50-50. Saya cuba untuk removekan, nak bagi lebih faktor kriteria atau kita punya skill ataupun sistem kita tu nak kena lebih faktor sistem, dan kita nak kurangkan faktor nasib. Kalau boleh nak tinggal dalam 20%, 10% faktor nasib itu lagi baiklah sebenarnya. Tapi unfortunately tak boleh nak capai benda tu. Okay. So inilah dia function BTST pukul 5 tu. Kadang-kadang bila saya sempat saya bagilah untuk shortlistkan counter ni untuk study besoknya. Sebab BTST generally saya tak ada cukup data untuk saya nak cakap benda ni secara konklusif. Tapi dia punya generally dalam masa 5 hari saya ada buat sedikit lah ataupun partial study pasal benda ni. Tapi study tu sampling dia tak cukup banyak untuk saya nak kata betul firm okey. Jadi saya tak riliskan study tu, tapi daripada saya punya yang study yang sikit yang saya buat tu, dalam masa 5 hari tu generally dia boleh sambung balik kenaikan dia terpulang pada counter-counter yang tertentu lah. Okay, jadi kebanyakan counter yang list warna hijau tu sepatutnya dia boleh sambung lagi kenaikan dalam masa 5 hari tu. Tapi tak semestinya. Okay, jadi saya nak kena caution jugalah. Jangan letak harapan dekat tu, sebab saya tak ada full study. Kalau korang dah boleh tengok chart, benda ni sebenarnya dah tak jadi isu dah. Sebab BTST ni dia akan dah single out counter-counter yang sangat berpotensi untuk sambung kenaikan di besok. Jadi dari situ kau tengok chart, tengok dalam platform dah okey, boleh terus continue pula swing trade dalam masa 5 hari tu. Selalunya dia naik hari pertama, lepas tu hari kedua, ketiga tu biasanya turun, keempat tu kadang-kadang dia stabilize, kadang-kadang dia naik pada hari keempat, dan seterusnya hari kelima tu biasanya dia naik balik. Okay, kadang-kadang hari keempat tu dia dah turun, dia naik balik sampai kita punya break even point. Okay, kadang-kadang tu lepas pada T1 dia terus naik lagi T2, T3, T4. Jadi di senario dia banyak tau sebenarnya, dia boleh jalan yang dia boleh pergi. Jadi kita nak kena pastikan kita tengok chart tu jugalah. kalau kita tak mahir, janganlah. Saya nasihatkan jangan cuba untuk go for swing, kecuali korang dah tahu, dah tengok contohnya macam counter-counter yang kita nak buat swing trade. Syarat dia yang saya cerita dekat YouTube kan. Saya ada buat satu video dekat YouTube, kita nak buat swing trade, ada satu indikator yang paling simple, moving average 10. So kalau counter yang korang pilih tu dia tengah atas pada moving average 10, tak ada masalah, boleh join. Boleh beli counter tu dan hold. Tapi kena tukarlah dia punya support level tu ke harga berapa? Harga ke moving average 10 tu sendiri. Maknanya support level tu daripada 2 bit je sepatutnya korang dah terpaksa jadikan dia 5 bit. Tapi bila buat macam tu potential untuk dia swing trade nak dapat 10-20% tu memang lebih tinggi lah. So kita tak boleh nak budget nak dapatkan 30-40% gain, tapi kita 2%, 3%, 5% pun kita tak nak ambil risiko.
Okay, so benda tu tak kena. Jadi kalau kita biasanya kalau ikut dalam trading system yang standard lah, risk reward dipanggil 1 to 2. Maknanya kalau kita risikokan satu, kita nak dapatkan dua. Okay. Tapi BTST tu bukan macam itulah. BTST tu dia risikokan satu untuk dapat satu. Kalau nak buat intraday trades pun macam tu juga. Risikokan 1 sen untuk dapatkan 1 sen. Tapi sistem ni dia one to one risk reward ratio, dia berhasil, dia menjadi sebab dia punya success rate dia tinggi. Sebab dia nak target satu benda senang. Okay, jadi kita boleh target one to one ataupun 50% je bukan 50%, maknanya one to one lah. Okay, kita risikokan satu untuk dapatkan satu. Kita boleh buat macam tu sebab success rate dia tinggi. Ada setengah trading system yang lain, kita kita boleh target satu, risikokan satu, kita boleh target tiga. Bila kita buat macam tu, satu ni sebenarnya dah besar, bukannya 2, 3, kadang 5%. Tapi 1 sen yang satu unit yang kita risikokan kadang boleh jatuh 10 sen. Tapi dia boleh gain 3 kali ganda 30 sen. Jadi kita kena pandai untuk timbangkan yang mana sebenarnya kita nak. Kalau nak buat BTST ni memang saya recommend short term trade saja. Beli petang, jual besok. Beli petang, jual besok, fokus kerja, petang repeat. Benda tu saja. Okey, kalau biasanya orang yang tak nak jual masa pagi tu, risiko untuk dia rugi lebih besar compare dengan kalau dia jual saja pada pagi tu. Okay, so itu antara data yang kita ada lah. Okay, saya minta korang tolong study video dekat YouTube yang saya buat tu pasal BTST tu, dan tengok sebab apa kena jual pukul 10. Jangan tengok banyak counter yang saya tunjuk tu yang dia naik pukul 10 lepas pada pukul 10, 11. Tengok counter yang turun lepas pada tu, adakah orang sanggup? Kalau sanggup dia turun setakat tu sebelum dia naik balik, okey, tak ada masalah. Okey, tapi kalau tak sanggup jangan buat. Okey. Okey, so saya pergi ke soalan nombor 2. Tak mau pula soalan nombor 1. Okey. So BTST function pukul 5 saya dah cerita ya. Kita untuk buat shortlist untuk study counter besoknya. Untuk buat swing trade lah generally. Okay, jadi bila masa yang sesuai untuk entry BTST dan masa yang baik untuk Q-sell esoknya. Yang ni sebab tak tengok video. Okay, dalam video saya dah cerita BTST beli pada masa yang kita bagi tu. Okay, beli masa kita bagi. Jadi kita beli masa tu pada harga yang tu ataupun the next best price, next available daripada best sell. Okay, kita terus beli je. Kalau nak tunggu boleh, tak ada masalah. Boleh tunggu. Tapi saya punya recommendation beli saja pada harga semasa. Again, tolong tengok video tu dulu. Lepas tu kalau ada soalan daripada video tu baru kita tanya kat sini. Okay, so Cik Ilmi tolong tengok video tu dulu. Masuk dekat youtube.com/topongbursa, search for BTST punya video. Okay, jadi okay, Cik Arif terusnya tanya, tidak dapat join pada 30 hari bulan, ada salinan rekod ke tak? Ada, nanti kita share dekat dalam YouTube. Okay, soalan keempat daripada Syam. Salam tuan, bagaimana saya boleh memilih daripada senarai yang banyak dalam masa yang singkat? Ya, okay, terima kasih. So dekat sini dia nak tanya macam mana kita nak pilih, sebab kadang-kadang BTST kita ada banyak. Okay, saya recommend ambil top 3 ataupun top 5. Itu pun sebenarnya dia tak garanti harga akan naik besoknya. Kadang-kadang yang ke belakang nombor 10, yang kat bawah nombor 8, 10 itu yang naik banyak. Okay, jadi benda ni pun still tak ada garanti, tapi saya recommend yang atas tu sebab dekat atas tu dia punya volume dan liquidity dia lebih tinggi compare yang dekat bawah. Okay, jadi sepatutnya yang atas tu lebih low risk, lebih senang kau orang nak entry ataupun exit. Tapi kalau yang sebelah bawah tu maybe liquidity dia lebih rendah compare dengan yang kat atas tu. Jadi kalau kau nak exit mungkin lagi susah. Okay, jadi apa kalau nak ambil BTST ni, saya recommend minimum kena beli 100 lot lah. Kalau nak beli lebih pada 100 lot tu, korang kena study juga dia punya buy and sell queue dia macam mana. Okay, kalau buy and sell queue dia katalah ni queue nipis lah, kata dekat sell punya queue tu hanya ada 3 digit saja, maybe 100, 200, 100, 200 kan dekat sell queue tu. Yang tu korang kena berhati-hati lah. Queue yang macam tu selalunya saya dah dapat avoid awal-awal. Tapi disebabkan dalam kita punya screener tu tak ada setting yang untuk cari yang benda macam tu, kadang-kadang dia akan terkeluar. Okay, tapi apa yang saya nak cakap ni, kalau pilih kaunter atas tu risiko untuk benda tu terjadi agak kurang lah, sebab kita pilih kaunter yang high liquidity, okay, yang volume besar. Okay, satu lagi memilih senarai ni macam saya cakap lah, milih senarai ni kita ambil top 3 ataupun top 5.
Lepas tu beli pada harga semasa, kita target 1 sen saja. Okay, Syam, kalau ada soalan boleh unmute mikrofon, boleh follow up, tanya soalan ni kalau jawapan saya tak clear. Okay, saya harap-harap Syam adalah dalam ni. Ada tuan. Okay, kalau tak clear tolong follow up tanya. Kita buat discussion hari ni memang special untuk korang saja. Grup BTS. Salam tuan. Ah. Yang list tu memang dah disusun ikut top 3, top 5 lah ya? Ya, maknanya kita dah ambil yang atas tu lah. Dekat sebelah atas tu, daripada atas ke bawah tu, dia yang paling atas kaunter yang paling aktif, liquidity dia paling tinggi yang lebih kurang. So memang kalau boleh kita cari yang tu lah. Kalau boleh tengok chart, korang biasanya boleh dapat kaunter yang lebih baik. Ikut kena ataupun kena dengan setup yang korang punya setup lah. Korang nak buat swing trade ke, nak buat intraday trades ke, ataupun nak betul-betul nak buat beli sekarang nak jual besok. Tu kena tengoklah. Kalau tak ada plan, then follow saya punya plan. Ambil yang top 3 ataupun top 5 lah. Okay, nanti kita tengok sikit results yang bulan November punya setakat 15 bulan. 15-16 kot. Lepas tu kita boleh tengok juga results yang dalam bulan Oktober. Okay. Okay, Izzuddin tanya, saya dah 2 bulan join, timing masuk. Timing saya selalu masuk time BTST pukul 4. Okay. So pukul 4 ni kena berhati-hati sikit ya. Tapi selalu kena CL bila 2 bits ke bawah. Oh, okay. Lepas tu counter dia pilih adalah random dari list tu. So macam mana nak tahu top 5 yang highest potential daripada pukul 4 ke 4.5? Boleh tuan sort dia by volume, asyik fail aja memilih. Ada tips lagi tak? Okay. So yang ni macam saya cakap tadi, macam saya recommend dekat Jecham, ambil yang top 5. Okay, sementara itulah kita boleh tengok dulu lah. Saya buka yang bulan November dulu. Okay, yang ni awal bulan November 2, kita posting 2 bulan November untuk 3 bulan November. Okay, so ni counter GDEX, the success rate dia overall hari tu 81%. Maknanya kita entry ni ikut list yang kita bagi ni lah. GDEX last price dia berapa tu? 485. Okay, sini. Lepas tu boleh nampak ke? Saya besarkan sikit lah ni. Okay. Okay, ini GDEX. Lepas tu POST 101, Nationwide 855. Ni semua ni pada harga semasa. Harga semasa bukan harga closing ke, bukan harga recommended buy ke, best buy ke apa, tak. Pada harga semasa saja. Okay, so ni kita ambil kumpul data daripada kita punya list BTST tu pada harga semasa. Okay, so ni next day highest. Maknanya ni kita tengok sepanjang hari itulah. Highest dia setakat 6 sen dia naik pergi ke 54.5. So ni profit and loss dia total kita dapat ni paling tinggi. Okay, paling tinggi potential dia. Kita dapat 12.37. So ni naik. Lepas tu yang ni pun naik. Ni pun naik. Ni Solution naik 5 sen. Yang ni CJ Century tak naik, so break even. Pada mata ataupun pada kiraan saya, yang break even kita kira fail. Okay, kalau dia break even kita kira fail. Kita hanya kira yang sukses saja, yang boleh naik lebih daripada 1 bit besoknya. Okay, so itu kita tak ambil yang turun bawah 2 bit semua tu, itu memang dah confirm fail. Tapi ini yang break even, yang tak gerak pun kita consider fail juga. Okay, jadi kita ada 2 kriteria fail versus dengan 1 kriteria saja yang berjaya. Okay, so kita dah eliminate 2, kita dah ada 2 benda ni, kita lagi bagi ketat dia punya tu. So kita dah eliminate 2, kita tinggal 1 saja yang kriteria yang lebih tinggi. Maknanya yang sukses, betul-betul sukses naik 1 bit, kita masukkan dalam list ni. Okay, dan kita kira sukses. So kita dapat 81%. Macam itulah. Okay, so ini saya kecilkan balik. Okay, lepas tu yang ni sebelah kanan ni, itulah saya punya study highest selepas 5 hari, profit and loss berapa, date highest dengan profit and loss dalam masa 5 hari tu. Tapi benda ni saya punya admin pun tak sempat nak buat. Okay, jadi kita terpaksa tangguhkan benda ni. Tak boleh nak confirmkan kita punya study tu dalam masa 5 hari tu setakat mana okey ke tak. Tapi awal-awal cuba saya tengok ya, dalam bulan Jun kot kita ada buat study ni sikit. Okay, ini dia.
Okay, ni dalam bulan Jun. Highest lepas 5 hari dia trigger kat sini. Entry 44. Lepas tu next day dia terus naik. Lepas tu dalam masa 5 hari pun dia dah tak pergi. Ni tak naik lagi lah. Okay, dia tak naik. Lepas tu yang ni pun tak naik. Yang ni 96. Oh, ni kena cut loss. Okay. Ni 34, 36, 36. Mana ya? So generally yang ni lah. Okay, yang bawah ni kita tengok 245, 26. Lepas tu dalam masa 5 hari naik sampai 275. So dapat kat sini. Naik ni. Lepas tu ni 1 bulan 6 lah. Lepas tu yang ni 2 hari bulan 6. So kita tengok dalam masa 5 hari lagi banyak hijau. Okay. So ini cut loss satu je. Lepas tu dalam masa 5 hari berapa percentage tak tahu ni. Yang ni pun still boleh tambah lagi kenaikan dia. Tapi saya tak publish data ni sebab kita tak cukup data. Saya tak nak, baru 1 bulan punya sampling. So saya tak berapa comfortable nak bagi tahu orang benda ni kita boleh swing dalam masa 5 hari. Tapi kalau orang nak cuba boleh. Tolong guna moving average 10 ya. Tengok video saya dekat YouTube macam mana kau nak cari counter yang moving average 10. Okay, so daripada dia paling entry yang kita yang paling cepat sekali ialah memula level of entries lah. Untuk intraday paling cepat kita entry intraday. Lepas tu second BTST. Lepas tu lepas kita dah buat BTST dia akan jadi swing trade. Okay, jadi swing trade ni biasanya daripada BTST dia boleh turun dulu. Lepas tu dia naik balik untuk sambung jadi swing. So yang paling cepat BTS intraday punya entry. Lepas tu second paling tengah-tengah lah, bukan nak kata short term kotak, untuk medium term kotak, swing kotak kan, BTST. Lepas tu entry yang lambat breakout tapi profitability ataupun dia punya profit punya size tu lebih besar lah sebenarnya. So kita boleh buat swing trade dan kita pakai trend following punya sistem lah. Lepas tu yang last kali tu yang kita tak tahu bila nak naik, iaitu macam Wyckoff ke, yang tu memang tak masuk dalam kriteria BTST lah. Mula-mula sekali itu entry yang paling lambat. So kita entry Wyckoff dulu. Lepas tu bila dia mula masuk fasa accumulation, mula masuk fasa markup, dia akan jadi intraday dulu. So dia masuk intraday, lepas tu dalam sepanjang fasa markup tu ialah intraday punya entry, BTST dan juga swing trade. Okay, sampai dekat atas, dia dah mula distribution, dah habis fasa tu. Okay. Okay, so ni contohlah saya nak tunjuk yang 5 hari seterusnya. So success rate ni yang ni agak tinggi juga kita nampak kan, daripada 50% ni satu je cut loss. Yang ni pun lebih kurang lepas pada tu 3 saja yang tak berjaya naik, tak berjaya sambung kenaikan dia. Yang ni pula ni banyaknya tak berjaya lah ni. Ataupun maybe kita dah stop. Okay, so okay, tak pastilah tu. So data yang macam yang 5 hari tu memang saya tak berapa comfortable nak share dengan korang lagi sebab saya tak berapa confident benda tu. Okay. Alright. So ni macam ni lah cara ni. So untuk korang nak pasti nak pilih counter BTST tu memang kena tengok saya punya video. Cuba tengok macam mana BTST tu dia trigger. Lepas tu tengok apa jadi selepas pada BTST tu. Sekarang ni kan, korang dah ada siapa yang dalam grup November, dah ada sebulan lebih punya data, cubalah buka 1 hari bulan, 2 hari bulan, 5 hari bulan ke, berapa hari bulan, cuba study. Sebab kalau korang tak study, setakat membuta follow saja, nanti saya takut korang rugilah. Okay, sebab BTST ni satu sistem yang dah simplified dah senang, tapi jangan ambil mudah. Sebab kita trade ni kita punya duit sendiri sebenarnya. Okay, jadi kalau korang ada asyik loss saja, saya nak dengar kenapa korang loss. Saya nak dengar soalan-soalan daripada korang, macam mana apa mistake, apa yang tak confirm, apa yang rasa salah ke, rasa tak betul ke. Saya nak dengar soalan-soalan tu. Okay, jadi hari ni terima kasih banyaklah soalan-soalan yang ada ni, saya harap boleh menjelaskan keadaan. Okay, jadi kalau masih lagi ada problem ke apa ke, minta tolong WhatsApp saya lah. WhatsApp saya punya link ataupun saya punya contact number tu memang dah ada dekat Facebook. Okay, jadi klik saja link WhatsApp tu, terus boleh contact saya. Tak ada secret, tak ada apa lah. Kalau saya sempat saya akan balas lah. Okay, generally saya akan balas semua orang, tapi kadang-kadang terlepas pandang, bukan saya tak nak balas. Okay. So tengok balik 2 bulan join. Saya harap Cik Zudin mula start profit lah. Okay. Jadi kalau tak profit juga
kena, mungkin boleh contact saya lah, bagi list kaunter-kaunter apa yang Cik Zudin beli, lepas tu beli masa bila, kita check balik dengan BTST kita macam mana, apa yang jadi selepas tu. Okay, kadang-kadang sebab BTST ni tiap hari bukannya dia 100% sukses, walaupun ada sebenarnya setiap hari tu, macam contohnya 3 hari bulan ke 4 hari bulan, kita bagi 3 bulan BTST, untuk 4 hari bulan semua naik sekurang-kurangnya 1 sen kat sini. Nampak tak ni? PTB naik 1 sen, maknanya dia naik 2 bit. Yang ni Destiny naik 1 sen, 2 bit. Okay, so bila naik 2 bit, 1 bit takkan tak dapatkan setengah sen tu. Macam tu kita kira. Okay. Jadi ini 100% naik. Ini pun 100% juga bawah 3, 4 ke 5 hari bulan. 5 ke 6 hari bulan 87% naik. Ini satu break even, satu kena cut loss. Sebab dia hit below cut loss level. So yang ni LKL, bukan LKL, 6 ke 9 hari bulan. Maknanya beli hari Jumaat, jual hari Isnin lah, BTSM ni. Okay, 100% juga sukses. Minimum win dekat 1 sen. Yang lain-lain, okay, terima kasih. Yang lain-lain, okay. Yang lain-lain ni 3 sen, 27 sen. Gets ni, 27 sen. So 7.5, 85, 11 sen, 3 sen. So sepatutnya memang benda ni memang boleh jadi sebenarnya. Cuma apa, kita kena cuba untuk fine tune lah. Okay. Okay, cuba untuk fine tune. Tengok kat mana mistake. Minta siapa yang ada masih lagi lost, cuba contact saya. Maybe kita boleh set up satu session ni, siapa-siapa yang lost untuk counter ni. Kita boleh discuss dengan lebih detail lah. Maybe satu session 2 orang, 3 orang ke. Kita buat macam tu. Okey tak? Sebab saya tak nak just korang subscribe saya punya servis, lepas tu nak tinggal korang macam tu. Saya tak nak lah macam tu. Saya nak fokus kita, biar kita semua boleh profit. Sebab kalau kawan-kawan semua profit, barulah saya boleh berjaya. Kalau saya nak scam orang, suruh subscribe apa semua, lepas tu tinggal biar macam tu je, saya it's not my style lah. Saya tak suka buat benda macam tu. Dan sebab saya tak suka orang buat macam tu kat saya. Okay. Jadi minta tolong kalau ada siapa yang nak discuss lebih lanjut, boleh saya buka lah kali ni, saya buka korang untuk contact saya. Okay. So kita tengok ni 50%. Ini hari market teruk ni 9 ke 10 hari bulan. Saya tak ingat lah detail apa kan, tapi kalau benda macam ni memang agak rendah lah success rate ni. Okay. So generally kita dapat dalam 80% dan ke atas. Ini pun 80%. Ini pun 80%. Sorry, ini bukan, ini 82. So ni 80%. Ni ni dah mula tak update. So dah tak ada update dekat kita punya tu. Nanti apa, saya punya admin tu dia bagi tahu untuk commit malam ni, untuk try update as much as possible. Lepas tu nanti kalau ada any updates ke apa ke, saya akan bagi link dekat korang lah untuk try access benda ni. Okay. Alright, so dah pukul 11 lah. Okay. Jadi 2 bulan join. So ni Izzuddin special case, nanti contact saya untuk kita discuss dengan lebih detail lah. Maybe kita boleh set out satu time lain untuk kita review. Okay. Boleh terangkan kriteria pemilihan saham BTST. Cadangan saya boleh kecilkan contoh pemilihan saham. Contoh saham EG ialah high winning rate. Okay. Puan Afisah tanya ni. Kriteria pemilihan saham BTST ni sebenarnya sangat simple. Okay. Dia punya konsep dia, kita nak cari counter yang dia technical analysis, dia ada berapa lah, saya dah tak ingat berapa dia punya apa rules dia. Benda tu ada dalam buku saya, dah tak ingat. Tapi salah satunya dia kata kalau satu benda tu dia tengah trending, sepatutnya dia akan menyambung trend dia untuk menaik. Okay. Bila dia naik, dia tengah trending naik, dia akan sambung naik kecuali sampailah bila ada satu orang mula selling, orang mula selling je, barulah dia akan turun. Sama juga kalau turun tu, dia akan terus turun sampailah orang mula buy up balik, baru direction dia akan berubah. Jadi ini asas technical analysis. So kita gunakan benda ni untuk applykan dekat BTST. Okay, jadi kriteria yang exactly tu saya tak boleh cerita lah. Okay, tapi saya nak bagi tahu, kalau sekurang-kurangnya sesi petang tu kita nak nampak harga naik dengan banyaknya kat sesi petang, so kita dah boleh secara konsepnya kita dah boleh masukkan dia dalam BTST. Maknanya sesi petang naik, besoknya sepatutnya dia naik lagi. Gitu je kita punya aimnya. Macam saya cakap awal-awal tadi, BTST ni counter-counter yang dah naik,
dan kita bajet dia nak naik sikit lagi je besok. So sebab tu saya aim untuk benda-benda yang sikit ni, sebab benda yang sikit tu senang nak dapat. Okay, compare benda yang kita nak susah. Kalau kita nak yang tinggi-tinggi, katalah buah pokok buah yang ni kan, pokok buah rambutan ke apa ke yang tinggi tu yang lebih sedap orang kata kan. Jadi nak kena panjat tinggi, tapi benda tu berisiko tinggi lah. Baik, kalau saya ambil je yang dekat bawah-bawah ni. Saya boleh makan je. Tapi ada setengah orang nak pergi yang special, nak dapat profit besar semua tu, bahaya. Kalau korang tak tahu apa yang korang buat sebenarnya memang bahaya dan menempah risiko yang tinggi. So kena berhati-hati. Trade ni bukan kerja senang sebenarnya, dia nampak senang tapi bukan senang bila kita dah mula nak masuk benda tu, kita akan mula jumpa hurdles dia. Okay. So ni kriteria dia basically konsepnya kita cari counter yang petang dia naik untuk besoknya tu dia nak sambung kenaikan sikit lagi. Okay. Cadangan supaya dikecilkan pemilihan counter, contohnya EJ. Yang ni pemilihan ni saya shortlistkan dekat counter-counter warna hijau yang ada flag hijau. Dia punya success rate dia lebih tinggi. Ya, betul. So yang warna hijau tu sebenarnya counter yang fundamental dia lebih kuat compare dengan yang warna orange. Ataupun counter-counter yang saya suka compare dengan warna orange tu. Warna orange tu saya tak berapa sukalah. Okay. Jadi flag tu sebenarnya dia manual. Saya pilih secara manual, dia bukan automatic. Okay. So soalan seterusnya, siapa-siapa ni yang kat atas ni kalau saya dah tanya, saya dah jawab, tapi soalan saya, jawapan saya tak bagus ataupun tak menjawab soalan, unmute microphone, tolong bagi follow up question tolong tanya follow up. Sebab hari ni session ni bukannya session yang orang kata one way. Saya nak dengar soalan, saya nak dengar pendapat korang. Okay, tapi kita settlekan ni dulu Okay, hopefully sempat lah. Okay. Okay, saya harap saya menjawablah soalan Puan Nafisah ni. Cik Wan tanya, kalau harga tak match pukul 4 ke 4.30 ataupun 4.50 adakah order akan cancel? Kalau match pagi esok adakah pada harga yang kita nak atau harga open? Okay, so ini ada beberapa pecahan soalan ni, dan soalan ni sebenarnya saya rasa kurang tepat dia punya cara dia bertanya tu. So mungkin Cik Wan ni orang baru okay, tapi tak apa. Kalau harga tak match pada pukul 4.30 ke 4.50, adakah order akan cancel? Okay, first time kalau korang key in order untuk execute validity dia sebagai daily ataupun day validity, habis je pukul 5, validity order yang daily punya order dia akan terminate ataupun dia akan dipanggil apa? Dia akan expired. Order akan expired. Okay. Tapi kalau korang set korang punya order tu untuk buy validity guna GTD ataupun dipanggil good till date. So kalau guna yang tu maknanya besok korang punya, kalau tak match harga tu, order korang besoknya dia akan masuk balik. Dia akan stay duduk dekat situ. So sistem order tu takkan expired sampai satu time yang kita dah set berapa expired, bila expiry dia. Biasanya dalam 2 minggu lah. Okay. So kalau match pagi esok, ni saya assume soalan ni dia sambung kalau match pagi esok. Ini soalan contohnya kalau dia pakai order GTD lah. Okay. Kalau order dia expired, dia tak match lah besoknya. Okay, kalau dia match order GTD pagi besok, dia akan match pada harga yang kita nak ataupun lebih rendah. Okay, so contohnya kita queue nak beli pada harga 43 sen. Okay, lepas pada tu bila sistem besoknya dibuka pada harga 40 sen, sistem akan executekan untuk kita, kalau order kita duduk kat depan lah. Okay, kalau order kita duduk kat depan, kita nak beli harga 43 sen. Tapi harga buka 40 sen, dia akan terus matchkan untuk kita. Sebab itu harga open dan kita dah queue. So dia akan bagi our price or better. Maknanya kalau kita beli, dia akan bagi better price, harga kat bawah lah. Kalau kita tengah jual, katalah harga semasa kita queue order kita dekat harga 59 sen. Tapi bila buka saja, dia terus buka dekat harga 63, dia tak akan matchkan order kita dekat 59 sebab kita nak jual tu. Dia akan bagi better price, dia akan terus bagi kita dekat 63. Assuming kalau kita dah queue awal-awal dan memang kita dah in queue untuk matchkan benda tu. Okay. Kecuali kalau kita baru masuk queue, yang tu lain cerita lah, kita duduk belakang lah. Dia tak consider kita masuk dalam pool orang yang dah queue awal-awal. Okay.
So hopefully saya boleh jawab soalan Cik Wan ya. Okey, Syafiq tanya top 5 dalam list BTST bermula dari atas ke bawah. I.e. yang paling high success rate yang menaik. Okey, satu lagi ada yang kata buy on Friday and sell on Monday adalah berisiko sebab agak lama. Okey. So dia ada tiga soalan lah dalam ni. Top 5 list BTST bermula daripada atas ke bawah ya. So maknanya yang sebelah atas tu ialah counter yang lebih high liquidity, yang lebih strong kenaikan dia ataupun lebih strong dari segi liquidity dia lah. Okay. Lepas tu soalan kedua, high success rate menaik. Okay. BTST senarai tu dia punya success rate dia ataupun winning chances. Okay. Winning chances semua pada masa tu semua 50-50. Okay. Saya nak terangkan sikit. Kita ada dua benda ya. Kalau kita trade ni, bila kita nampak success rate, dia ada satu lagi benda yang dia panggil gambler's fallacy. Okay. Bila kita tengok success rate satu benda tu tinggi, okay, katalah macam BTST 80% kan, kita tak boleh assume our next trade is going to be 85% chances. Sebab setiap trade yang kita ambil ialah 50-50 chances. Okay. Jadi katalah kita dah ada kita ada 10 trade contohnya. Kita ada 10 trade dan kita dah loss 2. Okay. Dan success rate dia pada masa tu 80%. Okay. So saya lukis sikit. Okay. Sekejap ya. So success rate ialah 80%. Okay. Kita dah trade 2, kita cut loss. Okay. 2 cut loss 80%. So maknanya kita dah hit 20% losses lah kat sini. Ni bukan kita punya loss percentage tapi losing ratio kita dah kena 20%. So our next trade lagi 8. Korang rasa berapa persen success rate? 100% ke? Tak. Okay. Sebab walaupun kita dah loss dekat sini, setiap trade yang kita ambil masih lagi 50-50. Sama ada benda tu nak naik ataupun nak turun. Jadi bila benda tu dah naik, baru dia masuk dalam success rate ni. Okay. So bila dia turun, dia masuk dalam losing rate yang kat sini. Okay. So in general, kita boleh target 80% success rate, maknanya 80% daripada counter tu naik. Tapi it's not every trade kita akan apply itu. Setiap trade kita ambil mesti 50-50% chances. Kalau kita confidence level kita lain cerita. Okay. Dari segi statistik, setiap trade yang kita ambil itu chances dia 50-50 sebab kita tak tahu. Macam kita flip a coin. Okay, bila kita flip coin, kita dapat 10 kan, total 10. Katalah 8 average success rate dia pergi yang sebelah muka tu kan. Sebelah muka 8 daripada 10 kali. Setiap kali kita flip tu, masa dia tengah flip tu, dia punya chances untuk landing on either side is 50-50. So bila dia turun landing sebelah sini, baru dia akan masuk dalam statistik tu. Okay, sebab dia data yang ada yang lama, dia tak akan mempengaruhi data yang baru ke depan. Okay, jadi bila kita ada data tu, baru kita boleh kata dia macam ni, macam tu. Tapi every time kita nak ambil trade is 50% chances. Tak kira siapa pun, otai trader ke apa ke, setiap trade yang dia ambil is 50-50, sama ada dia profit ataupun loss. Dia confidence level dia lain. Confidence level dia maybe dia 100% confident benda tu nak naik. Yang tu lain cerita. Okay. Tapi dari segi statistik, kita tak boleh setiap kali kita buat trade tu dia 50-50 chances. Okay. Okay. Kita sambung soalan next. Jadi untuk counter yang top 5 ke atas tu, dia tak meningkatkan chances dia untuk naik. Kadang-kadang macam saya cakap tadi, soalan 1 ke siapa, yang sebelah bawah tu pun dia ada chances yang sama untuk naik pada besoknya. Cuma yang sebelah atas tu liquidity lebih tinggi dari segi safety factor, untuk korang masuk ataupun keluar lebih senang compare dengan bawah. Okay.
Next pagi esok. Okay, ni dah. Okay, satu lagi ada yang kata buy on Friday and sell on Monday adalah berisiko sebab agak lama over the weekend kita kena tunggu. Ya, memang betul. Setiap kali daripada compare BTST hari biasa dan compare BTST hari Jumaat, lepas tu kita jual hari Senin, yang Jumaat dengan Isnin tu dia lebih berisiko sebab dia ada 3 atau 2 hari over the weekend tu, dia boleh keluar macam-macam news. Ada setengah-setengah counter yang pump and dump, counter yang goreng, memang berbahaya untuk korang hold over the weekend. Counter yang fundamental dia bagus, sepatutnya tak ada masalah untuk korang hold over the weekend. Yang ni memang betul, tapi dia bukan kebenaran yang eksklusif. Okay, dia hanya betul bersyarat sahaja. Okay, ini buy on Friday and sell on Monday ni adalah berisiko ni, dia benar ataupun betul bersyarat. Ya, kalau counter yang ada fundamental dia bagus, generally hari Jumaat lah yang kita kena beli sebab hari Jumaat short term profit taking. Short term profit taking, harga dia akan jatuh, sepatutnya kita beli time hari Jumaat tu, hari Senin counter tu sepatutnya dia follow up, dia akan naik balik pada harga fair value dia lah. Okay, so saya harap Chief ini faham lah saya punya jawapan tu. Okay, kalau tak faham tolong tanya, unmute microphone, tanya ya. First trading BTST, saya buy up on Friday, sell down today. Maknanya hari Senin lah ni. Alhamdulillah dapat 900. Parlo P Energy, 2 risk to wait until 4 bits for Parlo. Ni banyak ni 4 bits ni sebenarnya. Okay, jadi berhati-hatilah, tapi nampak gayanya Cik Syafiq ini tahu tahu benda tu berisiko dan dia kata sini dia ambil risiko, dia tunggu sampai 4 bits untuk Parlo. Okey, kalau macam tu tahniah saya ucapkan, benda ni sebenarnya benda yang biasa kita boleh dapat. Macam inilah saya punya trading yang sebelum ni, masa saya awal-awal masa saya bekerja dululah. Masa saya kerja tu memang saya fokus yang BTST yang macam ni. Dan masa saya buat part time, masa saya sebelum jadi advisor tu, generally saya punya return basically antara 20 ke 30% pada masa tu. Okay, 20-30% tu bukan saya jual pagi. Kadang-kadang sebab saya dah boleh tengok market benda tu nak naik ke nak turun ke, dia punya momentum macam mana, ada follow up ke tak kan. Dan saya kadang-kadang saya pergi buat swing trading yang lebih 2-3 hari kan, so dapat profit 30-40%. Memang boleh, tapi itu dia trading plan yang berbeza. Kita dah migrate daripada satu, saya punya trading plan ada 3 level. Kita buat intraday trades. Okay, lepas tu kalau intraday trade tu okay, dia akan jadi BTST. Okay, so lepas BTST tu okay, dia akan jadi swing trade. Jadi saya, sistem ni masa tu saya tak ada lagi sistem tu. Saya hanya ada BTST ni dulu. So lepas BTST tu saya buat swing. BTST swing, BTST swing. So bila dia dah patah trend tu baru saya jual. Jadi masa tu memang boleh dapat 20 ke 30%. Cuma market tu kena monitor lebih sikit daripada biasa lah. BTST ni actually tak payah monitor sangat. Pagi je pukul 9-10 tu masa tu boleh tengok. Tapi kalau nak buat swing trade memang kena fokus lebih sikit lah. Setiap 15 minit tengok, 15 minit tengok benda tu, kita punya price dah duduk dekat mana. Okay. Bila tengok dia beri 15 minit tu bukannya ambil masa 15 minit nak tengok, seminit je sebenarnya. Tengok okey dah tutup. Lepas tu 15 minit lagi check. Macam kita duk buka WhatsApp lah, selalu duk tengok-tengok kan. Benda macam tu lah. Tak boleh spend masa lama sebab kita tengah bekerja masa tu. Okay. Okay, so Cik Fi tanya ni dan bagi tahu macam ni saya tahniah lah. Okay, tak mustahil benda ni. Tapi again it depends on your modal jugalah nak dapat RM900 ni. Kita tengok kalau dia ada 4 bit RM900, probably beli berapa ni? 1 bit RM100, 100 lot. So kalau 200 lot, 4 bit 800, lebih kurang 200 lot lebih lah ni untuk Parlo sajalah. Okay. Bila dapat list BTS ni apa sebaik-baiknya kata yang kita harus semak sebelum beli? Okey, ini soalan bagus juga. Haida tanya, antara kriteria yang penting untuk korang buat decision, cari buy rate yang tinggi. Buy rate dia yang lebih daripada 60%. Buy rate ni, information ni tak akan dapat dekat charting software mana-mana kecuali Share Investor dan juga kita punya own trading platform. Platform lain saya tak tahu, CIMB, end-to-end punya platform ataupun Rakuten semua tu saya tak tahu. Saya tahu platform yang guna Exaforce punya platform, Pajak M+, UOB dan beberapa broker yang lain ni yang guna Exaforce, dia ada buy percentage. Jadi kita kena check buy percentage tu, kena make sure dia tinggi. Kalau boleh cari yang lebih pada 60%. Saya tunjuk contoh kalau kita guna dekat apps. Okey, dekat sini, tak tahu korang boleh nampak ke tak mana?
sebelah dekat jari saya ni ada nampak nampak tak buy percentage tu? Tu dia 59%. Okay. So kalau dekat M Plus ataupun beberapa broker lain macam Kenanga kalau tak salah ya, boleh. UOB, Bank Islam rasanya boleh juga pakai platform ni. So dia ada buy percentage ni. Okay. Jadi bila kita buat BTST ni, buy percentage ni akan membantulah. Cari yang kalau boleh atas pada 60%. Okay. Tapi di bawah minimum 50%. Okay. So bila ada tu sama ada tadi okey lah. Dan kita tengok Hyaptech. Buy rate Hyaptech 64%. Kalau tengok intraday chart macam ni, kita nampak sebelah petang tu naik kan. Ini adalah ciri-ciri counter BTST. Bukan sepenuhnya ciri, bukan 100% ciri dia macam ni, tapi saya bercerita dari segi konsep. Monitor lah counter ni besok. Naik ke tak naik. Okay. Hyaptech ni dah 2 hari 3 hari dah naik ni. Okay. Saipark ini counter ni memang kita dalam grup VIP kita dah masuk lama dah ni untuk swing trade. Macam ni pun okey. So Saipark buy rate dia ialah 62%. Mana ni? Tu 62%. Okey. So 62% chart, tick chart kita tengok ni macam tu. Sorry ada bayang pula. Macam tu. Boleh korang boleh nampak dia tengah naik kan. Okay. So Saipark okay. Itu kalau kita tengok tick chart. Kalau kita tengok daily chart lebih baik kita nak boleh terus buat decision kita nak swing ke tak. Kita tengok satu lagi SolarVest. Naik banyak 21 sen. Ni pun okey. So, ni pun tiga counter ni kita dah bagi awal dalam group VIP kita untuk buat swing trade ya. Okey, Atronic tadi saya bagi untuk Atronic saya bagi untuk intraday dalam grup VIP. Siapa ada dalam grup VIP? Saya ada beberapa orang. Nak Atira tanya tak nampak. Okey, tak nampak sebab saya punya okey, jap. Sorry. Saya kena stop share screen ni dulu. Saya tunjuk dekat saya punya ni je. Okey, korang nampak tak saya punya apa? Monitor sekarang. Nampak kan? Ni dia. Sorry. Okey, yang buy rate saya tunjuk tadi ni. Okey, sekarang boleh nampak tak? Nak Atira? Okey, Syam Nizam. Okey, jawab. Hopefully Nak Atira pun boleh nampak lah. So benda ni yang kita kena tengok. Sorry. Tu dia 63%. Ni counter Atronic. So ni dalam grup VIP kita dah bagi tengah hari tadi saya kalau tak silap saya lah. Okay, so ni antara kriteria yang korang kena tengok buy rate. Kalau ada dekat platform korang lah. Kalau ada yang kawan plus memang dah boleh dah tengok ni. Okay, lepas tu chart saya tunjuk ni intraday tadi. Kita trade intraday. Ni dia. Okay. So ni mana? Tu dia. Counter nama Atronic. Okay. So petang naik sampai banyak. So ni ciri BTST ni, ini ciri yang paling ini dari segi konsep dia. So konsep dia tu saya janganlah tanya saya detail formula dia. Tapi konsep dia tu korang sebenarnya boleh buat BTST sendiri. Okay. Yang pentingnya kena faham konsep tu, lepas tu cuba cari sendiri. Sebab kalau cari sendiri, saya garanti korang akan lagi cepat pandai. So kenapa tak nak belajar sendiri? Okay, sebab tak tahu. Alasan tu sebenarnya alasan yang tak kuat pun kalau tak tahu. Sebenarnya kalau korang cakap tak tahu, itulah alasan yang paling kuat untuk korang pergi cari jawapan dia. Okay. Alright, so ni yang 1, 2, 3, 4, 5 ni memang dah okey untuk BTST. Yang AKL ni semua ni saya tengok. Lueco tadi ada dalam grup VIP. Saya dah alertkan juga untuk buat intraday trade. Sini pun profit. Priva saya tak perasan tadi, tapi ada kita punya geng dalam grup VIP bagi tahu dia pun trade counter ni. Ni pun okey. Yang lain-lain saya tak tengok. Okey. Inilah BTST list yang saya tunjuk tadi ni. Okey. So
Okay, so nampak tak macam mana nak pilih? So top 5 ni kriteria yang boleh kita nak tengok. Next, intraday tick chart tu dia tengah naik, petang tu dia tengah naik, lepas tu buy rate dia tinggi. Itu je. Okay. Ada lagi sebenarnya details dia punya formula dia tu. Tapi untuk korang tahu yang tu pun dah cukup lah. Cukup untuk buat forward trade. Okay. Kalau detail lagi sebenarnya saya ada tunjukkan dalam saya punya sesi coaching 5 bulan 12 nanti tu. Tapi sesi tu pun dah penuh. Saya limit 10 orang je. Okay, kalau nak nanti siapa-siapa yang berminat untuk join sesi coaching tu, actually boleh dapat 6 bulan dalam grup VIP jugalah dengan sekali BTST semua free. Next saya rasa kalau tak silap saya nanti kita akan buat lagi sesi yang baru hujung bulan nanti. Okay, so stay tune dekat Facebook page Teropong Bursa. Nanti kita sebarang ada sesi coaching je kita akan buat announcement. Okay. So bila dapat list ni sebagai apa kriteria yang kita harus semak sebelum beli, buy rate dengan intraday tick chart dia tengah naik. Okay. Sekiranya, Haida tanya, sekiranya kita tak sempat beli petang, sesuai ke kalau besok pagi kita queue beli dan sell? Yang ni saya nak minta Cik Haida tolong tengok video BTST tu, saya ada terangkan jawapan ni. Okay. BTST ni atau Syam tanya BTST ni semua di atas harga 30 sen ya. Kalau tak silap saya dah scan, saya dah set limit dia 30 sen dan ke atas. Kalau yang ambil bawah tu lebih berisiko tinggi, saya tak nak risiko yang tinggi, saya tak nak ada risiko yang tinggi lah. Kalau boleh saya nak lebih selamat. Sebab saya pun survive daripada bekerja pergi ke buat full time trading, jadi reminder semua tu sebabkan disiplin tak trade penny stocks. Kalau saya trade penny stocks biasanya bukan biasanya, chances untuk saya nak loss duit sama banyak, sama besar dengan chances untuk gain. Dia macam penny stock ni, kita nak loss sekali kita loss 20%. Okay. Kalau kita untung pun kita akan untung 20%. Jadi saya tak nak lalui swing emosi, kejap-kejap frust nak marah sebab loss, lepas tu kejap-kejap seronok sebab petik jari je dah dapat 20%. Saya tak nak lalui benda tu. Saya nak benda yang relax, cruising, pergi kat highway bawa 110, saya nak yang macam tu, relax, tak ada halangan apa-apa. Saya tak nak bawa motor bawa 200 300 cepat sampai destinasi, trail, mengelak motor, mengelak kereta semua tu, saya dah tak nak benda tu sebab benda tu berisiko tinggi. Okay. Jadi siapa yang nak, korang boleh cubalah cari ikut kriteria yang saya beritahu tu. Buy rate yang tinggi dengan petang, buy rate lebih pada 60%, petang mesti nak kena ada kenaikan. Tapi untuk kenaikan tu, penny stocks tu biasanya dia bila dia rally hari ni, besok dah habis biasanya lah. Okay. Kalau dia rally seminggu dia naik tu, ada possibility untuk dia short term turun dulu, lepas tu baru dia sambung naik balik. Ada beberapa counter yang jenis macam tu. Okay, daripada penny stocks dah jadi harga kayangan. Baru-baru ni je dalam bulan 10, 11, 12 ni memang ada banyak counter yang macam tu. Okey, jadi apa maksud seterusnya Syafiq tanya apa maksud tanda stiker kali hijau dan orange sebelah stop code. Jadi yang hijau tu ialah saya punya personal favorite, yang saya okey dan saya suka. Yang orange benda counter yang baru yang saya tak berapa faham, yang saya tak suka sangat dia punya sama atau itu ataupun saya tak suka dia punya fundamental dia. Okey. Jadi kalau ikut korang tak kisah nak ambil mana-mana pun, tapi saya nak beritahu flag hijau tu yang saya suka dan sepatutnya lebih confident untuk saya nak buat swing trade compare dengan counter-counter yang warna hijau tu, warna orange. Okay. So ni Johan pun tanya benda yang sama, ada warna hijau dengan orange pada signal BTST. Nanti saya cuba cari posting dalam Facebook berkenaan ataupun menjelaskan benda ni. Okay. Okay, Muhammad tanya kenapa banyak counter yang loss. Okay, ni Muhammad saya nak minta tolong WhatsApp saya. Kita take this discussion further. Saya tak nak korang semua loss dengan sistem ni. Sepatutnya tak loss banyak. Sepatutnya tak loss banyak. Okay. Muhammad, nanti tolong WhatsApp saya lah. Saya ada contact number sini tapi mungkin saya tak sempat nak contact Cik Muhammad sekarang. Cik Muhammad tolong WhatsApp saya sekali. Lepas tu nanti kita akan set satu session sama dengan siapa tadi ni? Cik Izzuddin Cik Izzuddin. Okay, kita buat satu session sekali lah. Kita set 2-3 orang. Kita buat benda ni. Saya tak nak saya punya klien lost duit. Okay.
Okey, Cik Muhammad tanya, saya tengok banyak kaunter BTST tapi macam mana nak pastikan kaunter tu betul-betul esoknya ada gap up ataupun ciri-ciri candle ke volume ke momentum ke macam tu. Okey. So ini okey, dia tak tanya, Cik Muhammad ni tak tanya soalan yang macam dia nak guarantee benda tu naik lah, which is okey, betul. Kalau nak tanya guarantee besok nak naik tu, minta maaf saya cakap memang tak ada guarantee counter tu akan naik. Kita hanya ada data-data yang menunjukkan dia nak naik saja. Dia naik ke ataupun tak tu itu dah cerita lain. Macam burung kan. Burung dah ready untuk terbang. Okey. Sayap dia dah kuat, kaki dia dah kuat, dia punya bulu semua dah tumbuh, dia dah boleh terbang. Dia nak terbang ke tak? Bukan tergantung pada kita, tergantung pada dia. Okey. Jadi kalau kita nak tahu tu, kita lah kena jadi burung tu supaya kita tahu kita tengah in control dan kita sendiri tahu boleh terbang ke tak boleh terbang. Okey. Jadi kalau counter yang bergerak ni, pergerakan dia ada dua je sebenarnya. Counter bergerak disebabkan dua benda. Sama ada demand ataupun ada supply. So dia akan bergerak. Kalau tak ada demand, tak ada supply, harga akan duduk di nol macam tu. Ataupun demand supply sama banyak. Kalau demand lebih daripada supply, harga akan naik. Kalau demand kurang daripada supply, ataupun supply lagi banyak lah daripada demand, harga akan turun. Basically benda tu je. Harga bergerak bukan sebab indikator MACD cross macam ni, bukan sebab RSI duduk dekat oversold, ataupun stochastic tengah silang ke bawah ke, harga nak jatuh lagi ke. Tak. Harga bergerak bukan sebab tu. Harga bergerak sebab demand and supply. Jadi korang sebenarnya kena baca demand and supply ni. Sebab tu kita punya, ataupun saya punya trade dalam grup VIP, kita tak ada pakai indikator apa-apa. Sebab kita based on price and also volume. Takat kita guna moving average tu hanyalah untuk nak bagi sekilas pandang dekat mana harga. Duduk tengah bullish ke tengah bearish. Itu saja. Okay. So counter tu betul-betul esoknya gap up. Ni gap up, sorry. Saya gap up ni payah sikit, kita tak tahu counter tu nak gap up ke tak. Kadang-kadang ada setengah counter dia apa biasa saja hari tu, lepas tu dia keluar news yang dia ada kilang baru ke, dia sign JV ke, dia sign MOU ke, agreement apa-apa kan, nak tambah besarkan bisnes dia ke, ataupun tiba-tiba menang projek ke apa ke, yang tu biasanya berita yang positif dia akan menyebabkan demand banyak untuk counter tu. So bila demand banyak, kadang-kadang orang tak sanggup tunggulah, macam semalam close harga 50, orang tak sanggup lah nak tunggu beli harga 50. Dia terus bid, dikata company ni menang projek ni, menang tu dapat projek ni, dia akan impact dia punya financial, dia akan impact dia punya kewangan dia, dan fair value dia, orang nak membeli tu dia rasa harga paling murah sekarang ni dia boleh dapat 55. So dia bid harga 55, dia parking order dia. Jadi kalau ramai orang berfikiran macam tu, generally ataupun theoretically harga akan terus pergi open dekat situ, dekat 55 sen, sebab demand banyak dekat situ. Jadi macam mana kita nak tahu esoknya boleh gap up ke tak? Kalau ada news yang positif, biasanya dia akan gap up. Tapi kena gauge juga positif setakat mana. Okay, jadi kalau korang tak pandai baca financial ratio, tak pandai baca, tak pandai nak nilai news tu, tak pandai nak quantify dia punya news tu, katalah dia menang projek 3 bilion ringgit. Okay, so korang tak boleh nak translatekan 3 bilion tu berapa profit margin dia, dan profit margin tu berapa pula dia akan impact daripada financial ratio dia. So kena buat kerja tu tau. Kena buat kerja tu semua tu, barulah korang boleh reverse engineering, boleh reverse calculate, nak tahu berapa sepatutnya harga fair value untuk company tu masa dibuka besok dengan news yang ada ni. So complicated sebenarnya benda ni. So bukannya mustahil nak tengok, nak cari kaunter-kaunter yang gap up ni, tapi dia tak semudah yang disangka. Okay, jadi kalau bila korang dah mahir, dah go through benda ni, tak adalah soalan yang macam ni. Okay, jadi saya harap korang teruskan belajar. Lepas tu kalau tak faham nanti, cubalah cari dekat YouTube, cari dekat tu channel dekat YouTube banyak lah. Lepas tu join sesi coaching, siapa-siapa pun, bukan saya punya je, ada banyak lagi. Lepas tu support group yang macam-macam ada banyak. Orang boleh join, tanya dekat situ, tengok dia orang jawab macam ni. Lepas saya ni, saya jawab based on saya punya personal experience saja. Saya tak mengatakan orang lain punya formula, orang lain punya support group tak bagus ke apa ke. Saya hanya share saya punya pengalaman sajalah. Okay.
Okay, so kata ni nak betul-betul esoknya gap up tu agak susah lah. Okay, so salah satu yang tadi saya cerita pasal pasal fundamental kan, pasal news lah. Nombor dua, cari counter yang kalau nak tengok di gap up tu, selalunya counter tu hari tu dia closing dekat paras previous high dia ataupun paras resistance. Contohnya, okay. So biasanya counter-counter yang dia tengah naik dan dia break previous high dia. Okay, ni satu contoh yang baik. Hyaptech. Okay. So ini again, kau nak buat benda ni kena mahir market structure, trend dan juga apa satu lagi? Market structure, trend dan support resistance. Benda ni tiga ni saya cover dalam sesi coaching saya. Kalau betul kau nak mahir, kena tahu benda ni. Ini skill yang penting untuk melangkah nak jadi trader yang lebih baik. Okay. So macam mana nak tahu dia ada potential untuk gap up? Bila price breakout previous high dekat sini. Okay. So kat sini ni dah ada BTST ni sebenarnya. BTST signal 11.9. Namanya. Sekejap cuba kita tengok. Saya try carilah ada tak Hyaptech ni dalam BTST 11.9. September 11 hari bulan 9, betul kan? Okay. Okay, mungkin tak masuk dalam list sebab volume sikit kat sini. Okay. Nanti kita tengok apa BTST yang ni ya. Okay. Tapi sebelum tu saya nak tunjuk. Kalau bila price naik, dia duduk dekat paras resistance ni, dah dekat-dekat dengan paras previous high ataupun resistance dia, ada kemungkinan dia senang. Kalau dia open dekat atas ni, usually dia boleh pergi naik, sambung kenaikan dengan lebih banyak lah. Kau nampak ke skrin ni? Saya pegang tak fokus. Okay, nampak ke skrin kan? Okay, so kalau dia dah breakout market structure dekat sini ni, generally dia boleh pergi lagi. Generally dia boleh pergi lagi. Tapi banyak lagi syarat yang ada kat sini ni. Saya nak kena bercerita lagi 3 jam lagi kalau nak cerita pasal market structure ni. Okay. So yang ni kita nampak dia di price ni kita nampak dia ada kenaikan yang positif dengan ni kan, dah dekat nak sampai dia punya resistance dia, ada kemungkinan besok dia akan gap up. Ini pun sama. Nampak tak ni? Ni dia dekat dengan level resistance ni, lepas tu dia gap up dulu. Gap up dia naik sikit lepas tu turun. Itu fair breakout lah. Okay. Ni pun sama. Dia ada naik, lepas tu petang tu dia turun kat sini. Ini pun salah satu ciri-ciri BTST juga tapi kurang selamat. Okay. So kurang selamat masa ni 4 bulan 6. So besoknya tu dia gap up satu bit daripada 17.5 dia pergi ke 18. Okay. So kalau kat sini dia stay lama juga, kalau tak silap dia dekat 18 ni. Korang boleh try Q kat situ, kalau Q awal dah boleh terus jual. Ataupun kalau 17.5 Q dekat 18.5 memang tak dapat lah. So ini BTST selalunya fail sebab dia naik dulu, lepas tu dia turun petang tu. Jadi generally besoknya sebab petang dah turun, besoknya tu kita boleh expect dia turun lah. Formula dia gitu. Ini semua saya cover dalam video tu. Tolong tengok. Okay. Itu soalan. Okay. Tadi itulah saya harap saya boleh menjawab soalan lah. Cuba tengok satu lagi Mr. D. Bintai kot. Bintai ni saya tak berapa ngam sangat. Counter ni sebab tadi warna orange. Okay, sini ni BTST okey ni. Tapi dia naik sampai, dia maksimum naik sampai situlah. Satu bit memang senang nak dapat. Ini pun ada BTST, possibly ada BTST kat sini. Besoknya tu naik setakat tu. Ini semua saya cover dalam saya punya video. Tolong tengok dulu Okay, yang pasal gap up tu, bila dia dah dekat-dekat dengan paras resistance, generally dia ada kemungkinan dia lebih besar untuk di gap up dan naik. Kalau dia rally petang, dah duduk dekat paras resistance. Okay. So macam ni pun sama. Ni area ataupun zone lah. Zone resistance kita ambil dekat area sini. Situ. Okay. So dekat sini kita nampak price dah mula breakout daripada zone previous close kat sini. So ini
ada ciri-ciri dia nak gap up. Tapi itulah petang dia turun. So ini pun berisiko. Kalau saya macam ni saya tak suka sangat lah. Bila petang dia turun banyak ni, gap up macam ni dia kira anomaly. Sepatutnya dia boleh turun balik. Tapi ni sebabkan dia naik ni pun sebab ada demand. Okay, so dia demand pasar counter ni masih lagi relevan sentimen vaksin. So orang takkan biar counter ni jatuh dulu lah sebab dia akan berburu beli. Sampailah counter ni tiba-tiba company vaksin ni kata, oh vaksin kita tak dapat, so tak jadi partnership tak jadi ke, kita dah terminate agreement ke apa ke, tengoklah counter ni akan drop. Bukan semestinya macam tu, tapi itu salah sebab saya suspect Bintan ni pun tak bagus sangat. Okay. Tapi still, I could be very wrong about it. Dan saya maybe akan tukar decision saya once saya dah dapat information yang baru. Okay. Jadi buat masa ni, Bintan masih lagi tak masuk dalam list saya lah. Okay, kita tengok lagi counter apa lagi. Okay, soalan. Hari ni, alamak dah terlebih, pukul 11.30. Oh, minta maaf banyak. Kita dah terlajak. Okay. Hari ni, Syafiq tanya hari ni terbeli TDM sebab pakai BTST yang awal, tiba-tiba ada list baru. Okay, so saya rasa ni Syafiq beli pukul 4, lepas tu pukul 4.30 tak ada list tu. Ataupun BTST tu dah hilang TDM. Alright, okay, TDM ni bagus, insyaAllah BTST dia okay sebab buy rate dia 68%. Counter plantation, lepas tu kita punya CPO berapa harga? Kejap je saya check. Okay, CPO masih lagi 3,300. So medium term untuk counter plantation ialah bullish. Jadi mana-mana counter, especially counter yang positif lah, counter yang profitable, kau boleh fokus yang counter. Jangan ambil counter-counter yang rugi pula, sebab rugi tu maybe dengan harga saham, dengan harga CPO tengah naik, maybe dia kerugian dia akan berkurang dulu, dia belum profitable lagi. Kadang-kadang faktor yang merugikan dia tu masih lagi ada dekat situ dan dia susah nak turn for profitability. Sebab tu ada sebab company tu rugi dan terus rugi. Ada sebab company yang untung terus untung. Jadi kalau boleh pilihlah counter yang betul. Pilihlah counter yang betul. Sebab kalau kita pilih counter yang betul, sekejap saya ada nak share satu benda. Okay, saya nak share benda ni dengan korang. Ini adalah slides sesi coaching BTST. Okay, jadi korang pay attention dekat kotak yang sebelah kiri ni. Okay, dia ada dua benda. Pilihan saham yang betul dengan timing entry yang betul. Okay, lepas tu yang sebelah kanan itu ialah result dia, untung atau rugi. Kalau kita pilih saham yang betul, fundamental dia betul, lepas tu kita tambah dengan timing yang betul, pakai technical, kita akan untung cepat. Kita pilih saham yang salah, tapi timing kita betul. Okay, kita pilih saham yang salah, fundamental dia out, tapi timing kita betul, kita akan untung cepat. Masih lagi boleh profit. Kita beli counter yang betul, tapi timing kita salah, kita akan untung, tapi lambat. Okay. Lepas tu kalau kita pilih counter yang salah, timing kita pula salah, kita akan rugi. Jadi apa alasan kita untuk tak pilih counter yang betul? Sebab kalau kita beli counter yang betul, sebelah kaki dah dalam profit. Lambat ataupun cepat saja. Okay. So hopefully kau boleh consider untuk cari counter-counter yang profitable, company yang untung untuk decide untuk beli. Janganlah fokus sangat dekat penny stocks ataupun counter-counter yang murah. Sebab apa murah? Sebab kita boleh beli banyak. Beli banyak tu jawapannya nak translate pada untung banyak lah. Tapi untung yang banyak bersamaan dengan setimpal dengan kerugian yang banyak. So kau kalau boleh buang benda mentality tu dan cuba fikir. Kita punya modal 1,000, okay? Kalau kita untung 5%, kalau counter tu harga dia naik 5%, korang masih lagi untung. Portfolio korang akan appreciate 5% daripada situ. Kalau modal kita 1,000 ke, 10,000 ke, 20,000 ke, 100,000 ke, 5% tetap 5%. Okay. Jadi sekarang ni kita kena cuba untuk fokus beli counter-counter yang baik, compare dengan beli counter yang penny stocks. Kalau modal 1,000 bukan tak boleh beli counter harga RM1. Tak ada masalah sebenarnya. Beli harga RM1 tu dia naik 5 sen, korang dah profit 5%. Okay, compare dengan nak take high risk, pergi beli counter yang 3 sen ataupun 5 sen, lepas tu tunggu dia naik beli counter 4 sen lah.
Okay, beli counter 4 sen, tunggu dia naik 1 sen, profit 20%. Tapi kalau dia turun 20%, turun 1 sen saja, korang dah 20% dah gone. Nasib baik dia turun 1 sen, kalau dia turun 2 sen, 50%. Okay, jadi nak ambil risiko timbang-timbanglah. Sebab saya, kalau saya beli penny stocks, saya akan allocate RM5,000 saja maksimum, dan saya akan bersedia untuk loss RM1,000. Bukannya nak loss 100-200 ni. Kena get ready daripada RM5,000 yang modal saya letak untuk penny stocks, saya dah ready dah nak rugi RM1,000. Kalau rugi RM1,000 saya terus cut, tinggal RM4,000 je. Lepas tu kalau saya punya trade yang lain profit, saya masukkan balik, allocate balik jadi RM5,000 kat situ. Sebab saya tak sanggup ambil loss lebih daripada RM1,000 untuk setiap saya punya trades. Okay, saya punya trade untuk intraday swing pun lebih kurang sama juga. Untuk penny stocks pun saya set setakat maksimum RM1,000 je. Tapi dia punya ratio tu ataupun percentage itu memang besar lah. 1 bit, 2 bit gerak je dah habis 10-20%. So kita kena set betul-betul kat situ, kena faham apa tujuan kita nak trade dan kenapa kita nak trade. Kita nak trade ni sebenarnya nak profit. Jadi jangan tergopuk-gopuk, jangan gelojor sangat untuk cari counter yang boleh bagi kita return yang tinggi tapi pada masa yang sama sangat berisiko tinggi. Kalau kita dah ready untuk accept loss 20% untuk setiap penny stock yang kita trade tu, okey, tak ada masalah, dipersilakan. Sebab kalau orang yang dah realize benda tu bila loss banyak pun dia senyum, dia kata okey sebab ni dalam bajet dia. Okey. Ni korang kena ingat ni, tolong ingat. Jangan tamak lah. Sebab tamak ni kita akan merugikan diri sendiri sebenarnya. Okey, bukan orang lain rugi. Okey, hopefully orang boleh belajar sesuatu lah. Kita cuba lagi satu soalan lah. Okey. Minta maaf banyak tuan-tuan, kita terlanjak sesi kita hari ni. Jika seorang trader terlupa, ni saya tak ingat nama dia. Okay, tak apa. Jika seorang trader terlupa BTST jual saham pada 9 antara 9 ke 10 lah. Okay, apa perlu dia lakukan pada kaunter tersebut? Okay, jadi soalan yang last ni saya cadangkan kalau terlupa jual, check dulu price duduk dekat mana. Adakah price duduk dekat bawah 2 bit yang macam closing semalam ke, tengah rugi ke atau tengah untung. So lepas itu boleh decide. Kalau tengah untung boleh terus jual saja. Okey. Tindakan yang paling dekat sekali, check dulu harga, lepas tu tengok profit ataupun tak. Next step dah kena decide nak swing counter ni ataupun tak. Okey, kalau dia tengah rugi tak apa, itu kita dapat tahu info dulu. Lepas tu kita tengok kalau kita nak buat decision kita nak jual terus, kalau profit kita boleh jual lah. Kalau tengah rugi kita ada dua jalan. Sama ada kita nak cut loss terus ataupun lebih baik yang second option kita tengok dekat chart moving average dekat daily chart ya. Moving average tu mesti price nak kena duduk atas pada moving average 10. Kalau dia duduk atas pada moving average 10 lagi, benda tu kau boleh hold lah. Cuma nak kena pastikan kemungkinan untuk dia turun lagi lebih tinggi compare dengan kemungkinan dia naik. Okay. Jadi generally kalau counter yang duduk atas pada moving average 10, kita cari counter lain Ni semua ni ada dalam saya punya video dekat YouTube, tuan tengok So kat sini kita ada buat BTST. Okey, kalau dia naik besoknya tu lupa nak tengok kan. Lupa nak tengok, lepas tu okey, biar je macam tu. Dan dia profit. Okey, so ini korang boleh consider untuk hold sebab dia duduk atas pada moving average 5. Yang ni moving average 5 yang warna biru ni, yang dekat dengan price ni. Yang bawah ni ialah moving average 10. Korang boleh pilih dua-dua, nak guna salah satu pun boleh, guna dua-dua pun boleh. So selagi price duduk atas pada moving average 5, counter tu tengah strong trending. Actually korang boleh hold. Tapi itu dah masuk plan ataupun trading plan nombor 2. Daripada BTST dia dah jadi swing trade. Okay. So kalau jadi macam ni, okay. Kalau ini pula ni, kalau BTST zap kat sini, lepas tu dia tak naik, still dia atas pada moving average 5. Boleh hold 1, 2, 3, 4, 5. Atas pada moving average 10 kat ni, 6. Lepas tu besoknya turun. Yang ni 50-50 sama ada korang nak kena cut loss ataupun tak. Okay. So bila dia jadi macam ni, actually bila sampai kat bawah ni, tengok closing. Kalau dia naik balik tu, kita boleh hold. Kalau dia terus turun bawah pada moving average 10, dia close dekat bawah ni, 139 ni, dah kena cut loss. So maknanya korang dah rugi lebih banyak lah. Kalau buat swing trading, dia punya losses tu ataupun dia punya support level tu memang lebih besar daripada 2 bit untuk short term trades. Okay. Tapi profit dia lebih besar. Okay, berpadanan dengan risiko yang kita ambil.
Macam penny stock juga, kita risikokan 20% untuk dapatkan 20%. Actually benda yang sama. So ini petang ini tu dia naik balik. Dia open dekat sini, naik sekejap, lepas tu dia turun, lepas tu petang tu dia naik balik, dia cover tutup atas pada closing price. Next day tu kita tengok dia naik balik kembali kepada atas, kembali trending. So ini area consolidation. Ini dalam Wyckoff, dalam sesi intermediate saya ada ajar pasal consolidation. Salah satu contoh consolidation yang macam ni, sekejap saya tunjuk example. Okay, ni dia CMSB. So kita tengok ni benda yang sama kat sini. CMSB possibly tengah consolidate area RM1.40 ke RM1.53. So kita kena monitor konten ni. Harga sekarang dekat area support, current price 144, support around 140, bla 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 ni lah. So ini adalah accumulation, potential accumulation ataupun consolidation area. Lepas pada itu ini 25 hari bulan, dan hari ni kita tengok dia dah breakout. Exactly sama je pattern yang macam ni. Okay, so yang ni saya ajar dalam sesi coaching. Sorry, ini CMSB. Actually sorry. Ni ialah counter CMSB. Sorry. Memang samalah. Memang sama. So ni antara benda yang saya share dalam sesi coaching intermediate. Tapi sesi coaching intermediate ni saya tak open kepada semua. Kena ada strong basic dulu. Basic technical analysis, iaitu market structure, trend dan juga support and resistance. Benda ni mahir dulu baru kau boleh migrate dengan benda lain. Okay, sebab ini trade yang paling senang ni guna market structure, support resistance dengan trend ni. Ini memang trade yang paling senang. Dan benda ni yang tiga ni sebenarnya dia cover dekat depan ni. Daripada sini. Okay. Dekat area sini dia dah mula breakout dekat area sini. So 128 ni sebenarnya dah mula start trending. Sampailah dekat area sini. Actually sampai sini ni. Sepatutnya dia tengah trending lagi. Jadi bila kita nampak candlestick macam ni, maybe dia akan pull back dulu pergi ke RM1.50 dulu maksimum. Ataupun RM1, yalah dekat area sini balik. Kalau dia turun bawah pada ni, baru kita kena cut loss. Tapi tu cerita lain lah. Cerita trading, bukan trading sistem BTST dah. Dia dah jadi swing trade. Tolong tengok video dekat YouTube. Okay. Yang video yang saya cakap ni, dia panggil trading strategi yang paling simple. Itu tajuk dia. Cuba tengok dekat YouTube. Satu lagi BTST, satu lagi yang korang kena nak betul-betul nak buat short term trade, dia panggil tengok video yang tajuk dia T0, T1, T2, T3, T4. Cuba tengok yang itu sebab dia akan cover dekat dalam ni juga. Okay. Ini pun saya kata ini adalah T0, 1, 2, 1, 2, 3, besok 3, lusa T4. So ini pun masuk juga dalam trading strategi yang berbeza lah. Sebab saya ada banyak level dan banyak strategi. Dia sepatutnya applicable kepada kebanyakan senario dalam market lah. Kita boleh guna mana-mana yang kita nak, tengok sesuai yang counter tu. Okay. So itu soalan yang terakhir. Hopefully saya menjawab soalan lah. Jadi saya minta 2 orang ataupun 3 orang tadi tu yang contact saya, yang bagi tahu dia lost tu, tolong kita sambung discussion kita secara personal lah. Okay, saya tak nak saya punya kawan-kawan semua rugi ni sebab ambil servis saya ni. Saya nak bagi extra support lah. Okay. So saya rasa setakat tu je lah kot kita punya sesi hari ni. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh unmute mikrofon dulu. Dan tanya ataupun ni tak apa, terlajak dapat info banyak tentang BTST. Oh ni sebab kita dah terlebih Okey, sebelum itulah saya nak minta maaf, kita dah over extended pula ni. Saya punya kerja pun tak siap lagi, tapi tak apalah. Boleh ME. Okey, boleh ME. Okay. Boleh ke kita entry terus Q sell target 2 bit contohnya petang tu juga. Okey, ini Kimi tanya boleh kita buy saja, lepas pada tu lepas market dah tutup kita boleh key in order sell kita, kalau tak silap saya pukul 6 dan ke atas. Okay, so bila kita key in sell tu sistem akan tunjuklah, dia kata market dah tutup, adakah kita nak key in order untuk besok. Terus kata yes saja, dan besok itu korang tengok monitor sajalah order tu match ataupun tak. Saya recommend untuk buat macam tu. Okay, sama ada key in order sell ataupun terus key in order untuk stop loss, mana-mana saja, dua-dua pun boleh. Okey, ada soalan lain lagi? Kita dah kena tamatkan. Okey, Ubi tanya ni, saya pegang TechFast je tuan, buy rate Pierce percentage tinggi, betul? TechFast ni ada. Hari ni okey, bagus juga ni TechFast. Yap, ini dah mula breakout. Saya tunjuk sikit macam ni kau nak baca chart. Ni kita buat downtrend line kat sini.
Okay. So ni ada satu down trend line pakai closing price. Kita tengok kat sini dah mula, price dah mula breakout. So ni okay, breakout dengan large volume. So ni kita consider momentum. Within hari ni sampai ke 4 hari ke depan, besok T1, T2, T3, T4, hari Khamis Jumaatnya tu, sepatutnya within these 4 days akan ada follow up naik semula. Harga besok tak garanti lagi dia akan naik, tak garanti dia akan turun. Kita tengok keadaan market macam ni. Kalau dia turun, biasanya kita monitor dalam masa 4 hari tu, kita tengok T4, kalau seller dah tak ada, harga boleh continue naik. Okay. Tapi tak semestinya T4 lah, dia saya punya personal range dalam lebih kurang dalam 10 trading days. Contohnya macam ni. Ni T0. 1, 2, 3, 4 tak naik juga. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hari ke-10 zap naik. Okay. Tapi korang kena endure lah. Endure losses daripada 50 sampai ni paling teruk 38 sen. So 12 sen korang terpaksa loss itu. Kalau 100 lot saja masa ni dah 1200 negatif. Okay. Jadi masa dekat atas ni, masa dah price dah duduk kat situ, korang mungkin rasa macam dah suka, dah tak nak take profit. Tak apa, tapi once price dah reverse 1-2 sen daripada atas ni, kalau saya memang terus cabut. Okay. Kalau ni sebab dia candle ni naik tak banyak, so ni okey lagi untuk hold. Okay. So kita tengok dalam masa 4 hari dulu. Kalau naik 4 hari tak naik, observe dalam masa 10 hari trading days pula. Lepas pada tu kalau tak naik tu, usually benda tu dah habis lah. Okay. Tapi kadang-kadang ada juga yang naik hari ke-11 dan 12. Tapi itu di luar guide yang saya biasa gunalah. Biasanya dalam 10 hari. Okay. Okay. KMZ, mohon sesi ni upload dalam YouTube. InsyaAllah boleh. Okay. Thank you sebab tak fast, tak ada masalah. Key in sell berapa bit? Saya recommend at least 1 bit, kalau boleh dalam 2 bit lah. Tapi apa-apa pun kena monitor market. Kalau dia tengah sell down, jual terus saja. Kalau nak, please accept more risk, but you should be able to gain more lah. Itu saja. Tapi pendek kata memang kena tengok chart juga. Korang boleh hold untuk counter yang tengah uptrend, berisiko tinggi untuk yang tengah dia turun, lepas tu dia baru nak naik balik tu, dia dalam mode retracement, dia tak break previous high lagi, itu slightly higher risk. Tapi yang paling high risk dia tengah short term, dia tengah menurun. Yang tu bila kita nampak macam tu, dia avoid je lah dulu. Okay, so itu sajalah daripada saya hari ini. Saya minta maaf banyak tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta maaf hari ini terlebih masa pula, lebih kurang dalam setengah jam lebih. Hopefully boleh dapat manfaat lah daripada sesi hari ini, dan saya betul-betul nak support korang semua. Hopefully kita boleh pastikan tim kita semua profit lah. Jadi saya tak nak, kalau ada masalah tolong WhatsApp saya. Saya akan bantu sekadar yang boleh lah. Okay. Tapi saya akan cuba fokus kepada siapa yang loss banyak dulu. Okay. Dan satu lagi saya nak recommend, siapa yang tak ada account lagi dengan saya, tolong buka satu account dengan M+, contact saya macam mana cara nak buka. Dan kalau korang active trade, instead of beli subscribe untuk BTST ni RM50 sebulan ke, nanti setahun ke apa ke, ataupun kena nak subscribe group VIP contohnya, daripada subscribe itu tu, buka akaun saya, korang active trade minimum 10 trade sebulan, bersamaan dengan brokerage RM80 juga. So korang trade minimum yang tu, duduk free dalam group, dah tak payah bayar RM80 lagi. Okay. Jadi saya akan sentiasa buat live yang macam ni juga. Tapi kali ni saya buat special untuk group yang subscription sajalah. Okay, yang siapa yang buka akaun VIP resident ataupun group VIP, tak ada dalam sesi kita pada hari ini. Okay, eksklusif untuk korang saja. Jadi saya nak bagi tahu saya punya komitmen kepada korang macam ni lah. Sebab saya hanya akan berjaya bila korang berjaya saja. Tak ada cara lain lah. Kalau korang gagal, risiko ataupun peluang untuk saya berjaya sebenarnya sangat tipis. Jadi saya nak kena pastikan korang semua profit. At least kalau tak profit pun at least tak loss lah. Yang itu paling penting saya. Sebab kalau korang tak ada, saya pun tak ada klien juga nanti. Bila tak ada klien, memang gone case lah. Tinggal own trade sajalah. Macam actually saya punya own trade pun okey je, tak ada masalah pun. Saya buat benda ni, Remizer ni, sebab dia terlibat dalam bidang yang sama. Jadi rugi kalau saya tak ambil peluang dalam bidang yang sama untuk kita nak tolong lebih ramai lagi orang. Daripada kalau saya trade seorang-seorang, okey je, tak ada masalah dah sekarang ni. Tapi
kalau saya jadi advisor, actually saya boleh tolong ramai orang lagi, macam korang semua lah. Okay. Especially dalam grup VIP tu yang boleh join secara percuma kalau jadi saya punya klien. Okay. Alright, so ada lagi message. Terima kasih. Okay. Terima kasih banyak. Pakcik M hantar message ni. Terima kasih atas komitmen yang tinggi. Pakcik amat menghargai. Okay, terima kasih Pakcik. Saya cuba yang sebaiknya lah untuk korang semua. Okay. Alright, so itu saja daripada saya hari ni. Tolong subscribe. Jangan lupa ya, like video ni dekat YouTube nanti dan subscribe YouTube channel dan juga tolong follow Facebook page Teropong Bursa. Okay, untuk any announcement baru yang kita akan keluarkan nantilah. Alright, so itu saja daripada saya hari ini. Terima kasih banyak. Hopefully saya doakan kawan-kawan semua profit ataupun at least boleh konsisten lah, jangan putus asa dan teruskan belajar ya. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum.